Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Selamat malam semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Aku rekod ni malam raya. Kalau aku buka tingkap sekarang ni tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah takbir raya, geng. Jadi aku tutup tingkap. Bukan sebab aku ni kafir ke apa. Bukan. Aku Islam. Tapi aku takut kalau aku buka tingkap, nanti aku nangis, geng. Yelah ni entahlah raya ke berapa sorang-sorang. Tapi malam ni nampak lain sikit kan. Kenapa? Sebab before this aku rekod atas katil. Tapi disebabkan oleh setiap kali lepas rekod, kaki aku rasa macam nak kena potong. Bukan sebab kencing manis, geng. Tapi sebab time rekod, aku duduk bersila atas katil. Lepas rekod, aku luruskan kaki aku. Tak rasa kaki, babe. Kaki aku rasa ketiak. Sebab kebas, geng. Aku nak berjalan, tak boleh. Lagi-lagi lepas rekod, selalunya aku nak pergi tandas. Nak buang air. Kau bayangkan dengan kaki kebas macam tu, nak pergi bilik air macam mana? Aku mengesotkan pergi toilet. Jadi demi menjaga kesihatan kaki aku rasa better lah aku kembali atas kerusi. Kita buat style dulu-dulu. Cerita pada malam ni disebabkan malam raya aku nak ceritakan sebuah kisah seram yang terjadi pada Hari Raya Aidiladha, geng. Benda ni berlaku dekat seketul family. Seketul? Apa kan kata ganti nama diri untuk keluarga? Sebiji family. Sebungkus. Sebuah family. Benda ni berlaku dekat sebuah family yang duduk di Segamat, Johor. Family ni 3 beranak je, geng. Ada brother Razak, suami, ada Kak Yana, isteri, dan anak dia umur 5 tahun. Nama anak dia Yani. Dan macam biasa lagi, sebelum aku sambung cerita aku, marilah kita tukar lampu merah. Dan kisah seram pada malam ni bertajuk Puaka Aidiladha. Keluarga ni duduk dekat sebuah kampung yang berada di Segamat, Johor. Memang kampung ni dekat kawasan Felda. Dan benda ni jadi 2 tahun lepas. Keluarga ni tak balik kampung raya tahun ni sebab tak dapat cuti. So si Razak pun cadang kat bini dia. Yang saya rasa tahun ni kita buat korban kambing seekor lah. Lepas tu kita cuci daging tu, kita pas-pas dekat jiran-jiran. Ada lebih kita masak bagi orang lain makan. Apa kata awak, Yang? Bini dia pun dengan suara lemah lembut cakap, Abang, Yang rasa setujulah kalau macam tu. Dan memang biasa orang kampung, rumah kecil, halaman rumah besar, betul tak? So dekat halaman rumah yang besar tu, dekat bucu area pagar macam tu, ada satu pokok mangga. So Razak pun order kambing seekor. Dia tambat dekat pokok mangga tu siap-siap untuk get ready korban. Hari raya menjelang tiba. Macam lirik lagu. Hari raya, lepas settle solat raya, Razak pun panggil 2-3 orang jiran dia nak tolong untuk tumbangkan kambing tadi. So pukul 10 pagi adalah 2-3 orang lelaki dewasa dekat area pokok mangga tersebut. Get ready lah dengan pisau parang semua nak sembelih seekor kambing ni. Time ni geng perempuan dekat dapur tengah siap-siap barang untuk siang daging, nak ikat-ikat bagi dekat orang. So diorang pun mulakanlah proses penyembelihan. Allahu Akbar, Allah. Ini bukan piano, geng. Ini kepala kambing, ni pisau. Dia sembelih. Allahu Akbar, Allah. Masa sembelih kambing tu, memang darah kambing tu memancar-mancar di sekitar kawasan pokok mangga tersebut. Yang lelaki settle je sembelih kambing, diorang ikat kambing tu dekat pokok mangga tu, diorang ready untuk melapah daging. Dah memang adat berkorban. Memang time tu darah berselerak dekat area pokok mangga tersebut. Diorang pun buat kerja, settle buat kerja, daging angkat masuk dekat dapur untuk geng perempuan pula settle siang satu-satu. Time tu memang bawah pokok mangga tersebut bau hanyir, bau tengit, bau hamis, bau ketiak.
Macam-macam bau lah, memang bau darah dengan lalat penuh hurung darah tersebut. Tapi geng lelaki tadi biarkan dulu sebab tak cukup tangan dekat dapur. Yelah, mana nak siang, mana nak packing, mana nak hantar dekat jiran-jiran lain. So diorang biar dulu darah tu. Pukul 3 petang. Time tu jiran kebanyakan dah beransur. Hanya tinggal seorang pakcik umur 60 tahun. Sebelum balik depan rumah dia cakap, Razak, terima kasih lah ya Razak buat korban ni. Dapat juga rasa daging kambing pakcik tahun ni. Razak pun anggur lah. Oh ya, sama-sama pakcik. Saya memang suka buat korban ni. Kalau boleh hari-hari nak korban. Pakcik tadi pesan, Razak, kalau boleh nanti darah dekat bawah pokok tu cuci dengan air panas. Biar hilang bau dia. Kalau tak nanti risaulah ada binatang ke benda lain datang. Razak time tu anggur lah. Oh ya pakcik, baik, nanti saya buat. Bila pakcik tu beredar, biasalah kita standard orang Melayu suka lengah-lengahkan kerja. Razak fikir, oi, penat dengan cuaca panas gila-gila ni. Aku masuk jap, aku buka aircon, aku tidur kejap. Lepas bangun tidur dan lepas asar macam tu, aku pergi cual air panas. Sempat ni, tak apa. Darah tu dah tak ada apa-apalah. Masuk dalam dulu lah, penat lah. So Razak pun masuklah dalam rumah. Dia duduk atas kerusi, buka aircon, buka TV. Member tertidur, babe. Tertidur, sedar-sedar, dah maghrib. Diorang sekeluarga lupa langsung pasal darah yang bawah pokok mangga tadi. Darah bawah pokok mangga tu dah keras, geng. Telur lalat dah penuh keliling darah. Orang cakap darah tu, kalau cium, ke bulan, babe. Sampai ke malam memang lupa langsung. Yelah, dah malam makan kambing, geng. Kambing bakar cicah black pepper. Puh. Dan macam biasa, lepas makan kambing ni, kita mesti akan melepet, geng. Melepet sebab panas, sebab angin. So, dorang sekeluarga siap je makan malam, terus terbaring depan TV 3 orang. Pukul 12 malam. Time ni, 3 beranak tu bergelimpangan depan TV macam baru lepas mati syahid. Dorang semua tengah syok ni layan drama raya. Tiba-tiba, masa tengah fokus tengok drama raya ni, berbunyi dekat kawasan luar rumah, seakan ada sesuatu yang mendengus dengan kasar. Seakan bunyi, Tiga beranak tadi yang tengah fokus tengok cerita raya terkejut, pandang ke pintu depan. Razak sebagai ketua family dah cuak, geng. Tapi disebabkan title ketua tu, dia buat acah-acah relax. Dia acah-acah tenang, dia cakap, bunyi apa tu? Ada kucing ke lalu ke ayam? Lepas tu, dia sambung tengok TV, geng. Bini dia dah rasa tak sedap hati. Tapi Razak cakap, tak ada apa-apalah, jangan risau. Tu maybe adalah tu anjing lalu ke kan. So, diorang pun cuba tenangkan diri dengan tengok TV. Beberapa minit lepas tu, geng, tiba-tiba, lagi sekali bunyi. Si anak tadi yang duduk depan TV meloncat lari dekat pelukan ibu dia sebab takut tiba-tiba bunyi menderam macam tu. Bunyi apa, geng? Si isteri pun sambil jolok-jolok pinggang suami. Bang, bunyi apa tu, bang? Bang, tengoklah bang, Kang. Bang, rimau ke? Buaya ke? Buaya. Razak pun sebagai seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab, dia pun berdiri, dia ikatkan plekat dia. Dia pusing-pusing-pusing, dia cakap dengan gahnya, cakap, mana torchlight saya? Isteri pula. Sejak bila jadi sengau macam ni? Isteri dia pun bagi torchlight. Bang, torchlight. Razak pun ambil, berbekalkan torchlight, dia berjalan ke pintu rumah. Dia pegang tombol, dia buka. Macam bunyi nyamuk. Lepas tu dia jenguk muka dia keluar. Gelap gelita, geng. Lampu garaj terbakar mentol dia. Memang dekat luar gelap gelita, tak nampak apa-apa. Lampu jalan pun tak ada. So dia pun buka torchlight dia, petepak. Dia suluh dekat penjuru sana. Kosong, gelap, sunyi, tak ada orang. Dia suluh kat atas jalan, nak tengok ada binatang melintas ke? Tak ada pula. Lepas tu dia nak suluh ke arah pokok mangga. Tak ada, dia pusing ke tengah. Tapi, geng, masa dia suluh ke arah pokok mangga tu, dia terlalu laju, geng. Macam ni contoh kan, dia suluh sekali imbas. Dan sekali imbas dia suluh tu, sebenarnya dia ternampak ada bayangan bawah pokok mangga tersebut. Bayangan apa? Bayangan seakan ada makhluk yang berbulu hitam, bermata merah, tengah mencangkung tepi pokok mangga tersebut. Tapi dia suluh sekali imbas.
Dan tiba-tiba rasa macam, ush, benda apa tu? Dia pusing balik, kosong geng, tak ada apa-apa. Razak tadi ni dia fikir, ush, aku ni berhalusinasi ke? Makan daging kambing banyak sangat boleh jadikan kita mabuk ke? Razak pun langkah ke depan sambil sulur kat pokok mangga tu. Dan dia nampak di bawah pokok mangga tersebut berselerak darah kambing tadi, terpercik ke serata tempat. Ada di bahagian dahan, ada di bahagian lantai tanah. Orang cakap memang kesan darah tu berselerak seakan ada benda yang langgar. Time ni Razak tepuk dahi geng. Aduh sakit. Time ni Razak tepuk dahi. Dia cakap, ush, ya Allah, aku lupa betul lah darah ni. Lepas tu dia jerit daripada dalam rumah. Dia cakap, Yang, tolong rebuskan air panas, letak dalang baldi banyak sikit. Saya lupalah nak cuah dekat tempat darah kambing tadi. Bini dia pun terus masuk dapur nak jeram air. Razak baru je nak pusing badan masuk ke dalam rumah. Baru half pusing badan, tiba-tiba dengar daripada arah pokok mangga tersebut bunyi seakan mengaum yang tadi. Razak dengar terus pusing geng. Dia suluh balik bawah pokok mangga tadi. Uish, kosong, tak ada pula benda apa-apa. Benda apa aku dengar ni? Dalam hati dia dah rasa tak sedap. Rasa macam something go wrong lah kat situ. Dia pun cepat-cepat ke belakang. Dia masuk dalam rumah, dia tutup pintu. Hati dia time ni dah berdebar-debar geng. Settle jeram air satu baldi, bini dia panggil. Bang, ni air dah jeram dalam baldi ni. Mohlah ambil. Saya tak larat nak angkat. Razak pun bangun pergi ke dapur. Angkat baldi. Berat babe. Dia angkat baldi tu. Slowly dia menuju ke arah pintu nak pergi cuah air panas tu bawah pokok mangga tadi. Berbekalkan torchlight tangan kanan, baldi air tangan kiri, dia berjalan terjengkit, terkedet-kedet ibarat gajah masih kecil. Hui, perumpamaan aku. Tapi betul geng, biasalah bawa benda berat kan mesti jalan terkedet-kedet. Dia jalan macam tu, dia sulur je ke arah pokok mangga tadi. Tak ada orang. Tapi bila jalan makin dekat, bau teruk, bau tenuk tadi makin kuat geng. Bau tenuk ni macam mana? Bau tenuk ni seakan bau pusat. Macam mana bau pusat? Kau faham tak? Bau kalau kau pergi pasar, dekat bahagian daging, bau yang busuk gila, bau hanyir tu, bau darah. Itulah yang menusuk ke hidung Razak semakin dia dekat ke arah pokok mangga tadi. Razak pun kepit torchlight dekat mulut. Dia ambil baldi tadi, dia cuah sekeliling pokok mangga tersebut. Dan semasa air tu mengalir di atas tanah, tiba-tiba daripada atas pokok bunyi suara menderam yang sama. Wah. Tapi suara menderam kali ni seakan memarahi Razak sebab dia cuah air ke darah tadi. Razak tengah cuah air, terdengar benda tu, member terjatuh ke belakang babe. Terduduk atas darah kambing. Malam tu Razak pirit, tapi time ni dia dah terduduk. Dia suluh torchlight arah atas, dekat arah dahan-dahan. Kosong. Tak ada apa-apa. Dari mana bunyi tu datang? Perlahan-lahan Razak cuba berdiri. Time ni bulu roma dia dah naik. Dia pandang keliling. Dia ambil baldi. Time tu darah tadi tak sempat cuci habis. Razak time ni dah gigil geng. Dia slowly pusing ke belakang. Dia jalan nak menuju ke pintu rumah. Baru beberapa langkah daripada kawasan pokok mangga tadi, terdengar satu suara garau. Dia cakap, "Makanan aku." Terus Razak berlari dalam rumah. Dia kunci pintu geng. Tak fikir panjang. Malam tu, lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi macam tu, tiba-tiba Razak terbangun sebab dia terdengar sesuatu. Razak terdengar bunyi suara anak dia menjerit. Time ni dia terus kejut isteri dia. "Yang, bangun yang, bangun yang. Yang, kenapa anak kita tu jerit yang? Dia okey tak tu?" Terus diorang turun katil, berdebush. Diorang pergi kat pintu, dia buka pintu. Intai ruang tamu gelap gelita time tu geng. Diorang pun berjalan berdua menuju ke bilik anak dia yang berada di depan. So bila dia sampai depan pintu anak dia, dia buka pintu. Dia intai ke dalam. Yang, anak kita tak ada kat dalam yang. Mana dia pergi? Dan saat itu, tiba-tiba bunyi suara anak dia
Tapi anak dia seakan menderam dekat dapur. Member berdua tadi terus berlari pergi dapur. Sampai kat dapur, gelap gelita. Bini dia buka lampu kat tepi, percepak. Cerah dan ternampak anak dia berada di tepi peti ais. Tengah duduk dalam keadaan merangkak macam kucing tengah marah. Macam mana? Dia merangkak tapi badan dia naik macam tu. Kau faham tak apa aku cakap ni? Takkanlah aku nak demo, nak merangkak macam mana macam ni. Faham tak? Dia merangkak tapi badan dia melengkung macam tu. Dan time tu Razak nampak yang mulut anak dia dipenuhi dengan darah. Dan di atas lantai, betul-betul di hadapan anak dia, ada kepingan daging kambing yang belum dimasak. Tapi dekat sekeliling kawasan tu ada darah. Dan darah tersebut bau tersangat, hamis, busuk, tengik. Seperti mana yang Razak bau dekat bawah pokok mangga tadi. Time ni, anak dia makan je daging mentah tu. Razak tercengang, babe. Mak dia dah nangis-nangis dekat sebelah. Lepas tu Razak cakap kat bini dia yang pergi call ustaz, minta dia datang tengok anak kita ni. Kenapa ni kena sampuk dengan hantu beruang ke apa ni. Anak dia tak buat masalah, geng. Anak dia duduk merangkak, tangan makan daging mentah, tapi darah penuh berselerak atas lantai keliling dia. 10 minit lepas tu, ustaz datang dengan motor. Kedek, parking depan rumah. Ayah dia terus ajak ustaz masuk. Ustaz, tengok anak saya ni dah kena kempunan daging mentah, ustaz. Dia ingat sashimi ke, ustaz? Ustaz tadi pun, dia duduk bersila depan anak Cik Razak tadi. Dia cakap, siapa ni? Member tu diam, geng. Budak tadi diam, merangkak je diam. Ustaz tu tanya lagi, kau tak nak jawab, aku panaskan kau. Budak tadi, dia ke belakang sikit. Dia macam dah takut kan. Lepas tu ustaz tadi cakap, kau, kenapa kacau dia? Dia ada kacau kau ke? Terus, geng, budak tadi dipandang Razak. Mata budak tu merah menyala, geng. Dengan mulut penuh darah daripada mana entah tak tahu. Entah sirap. Tapi bukan sirap, geng. Memang bau hanyir. Dia pandang Razak, dia cakap, sial tu, dia buang makanan aku. Dia basuh makanan aku. Razak time tu dah tercengang, geng. Gila kau, ayah mana tak tercengang kena sial dengan anak. Ustaz tadi pun dia mulakanlah operasi ruqyah dia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Subhanallah, sakit. Terlekat di skala 6. Tapi betul, geng, ustaz tu pun mulakanlah ruqyah anak Cik Razak tadi. Sampailah berjaya dikeluarkan. Ambil masa lebih kurang dalam sejam juga nak keluarkan benda tu. Dan Cik Razak cerita, sepanjang ustaz ruqyahkan anak dia tadi, Cik Razak senyap je kat sebelah. Sebab Razak cakap dia ternampak dekat cermin tingkap dapur tu, dia nampak ada satu makhluk berbulu, mata merah menyala, bergigi taring panjang yang berdarah. Mata tersebut bukan pandang arah ustaz, tapi mata tersebut pandang ke arah Razak, menyebabkan Razak tercengang, tak mampu buat apa-apa. That's all for tonight, geng. Thank you sebab sudi tengok video aku. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga korang bahagia dengan family korang. Tapi hargailah family korang yang masih ada. Dah makan daging tu agak-agaklah sikit. Kan kena darah tinggi, kecil manis, HIV. Kita tak tahu, geng. Dan kalau buat korban tu, jaga-jagalah darah-darah tu. Kalau boleh bersihkan terus. Bahaya kalau dibiarkan. Dah berpeluh ni, geng. Panasnya malam ni. Dah lah malam raya. Ditemani dengan peluh-peluh jernih pula. So aku rasa itu sahaja. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.